kita tahu bahawa kita berpijak di bumi yang namanya Malaysia. Kita tidak berada di bumi Saudi ataupun di bumi Iran ataupun di bumi Afghanistan. Kita berada di bumi namanya Malaysia. Kita telah memberikan kesetiaan kita untuk memastikan negara ini sentiasa dipelihara. Dan kita tahu bahawa cita-cita besar kita, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Dalam surah An-Nahl ayat 90 itu, Allah merintahkan kamu untuk berlaku adil, berbuat ihsan, memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan dari kalangan kamu, dan melarang kamu daripada membuat kerja mungkar, ya, kezaliman dan melampaui batas. Allah menasihati kamu dengan sebenar-benar nasihat. Itu yang kita buat di bumi Malaysia ini. Dan kita tahu bahawa kita tertegak dalam pergerakan kita ini di atas undang-undang yang kita terima pakai dalam negara kita. Undang-undang itu yang memandu kita dalam konteks itulah sistem yang ada di depan mata kita. Sebab itu dalam Islam bila Allah kata innallaha ya'muru bil adli, kemudian dia sebut apa? Wal ihsan. Allah perintah kamu buat adil. Habis buat adil ikut dan kah? Wal ihsan, mengikut yang terbaik. Dan di sini kita menyatakan bahawa ahli-ahli parti amanah dengan kejelasan besar yang saya sebutkan tadi, jangan pula dia terpisah dengan realiti yang ada di hadapan dia. Pertama, Islam sebagai agama resmi persekutuan, itu yang kita pertahankan. Manakala agama lain bebas untuk diamalkan. Ini adalah tonggak kepada pendirian politik kita. Maka datanglah isu-isu seperti arak, datanglah isu-isu seperti judi, datanglah isu-isu yang ketika ia bercanggah dengan prinsip syariat kita, tidaklah boleh kita mengikut prinsip syariat juga memaksa orang lain yang bukan Islam untuk menerima perkara yang kita diharamkan. Kita nak mereka pun diharamkan juga. Tak boleh. Nah, ini kita kena jelas. Ini sedikit pun tidak mengurangkan kononnya kita tidak Islamik. Parti amanah ni jangan duk berlumba dengan puak-puak. Maksud saya, berlumba ke arah kebaikan tak apa. Jangan duk berlumba kata aku lebih Islam pada hang. Kalau siapa berlumba aku lebih Islam pada hang, sesama orang Islam, lingkup negara. Kita kena berlumba apa yang syariat kita kata, dan kita pertegaskan dan pertahankan apa yang syariat kata, bukan apa yang aku nak berlumba dengan hang. Ya, benda ini sensitif. Ia terpalit kepada soal kefahaman siasat syariah. Ia terpalit kepada kefahaman kita terhadap syariat kita. Dalam konteks Islam dan bukan Islam ini, jelas kita memahami prinsipnya la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Bukan saja kita tak boleh paksa orang itu untuk ikut agama kita, kita juga tak boleh paksa apa yang diharamkan oleh agama kita kepada kita untuk kita nak paksa untuk diharamkan kepada mereka juga. Kena faham yang tu. Apakah ini bermaknanya kita suka dengan semua ini? Apakah ini bermakna kita sokong judi, kita sokong arak? Bahkan sekali-kali tidak, saya ulangi. Bahkan sekali-kali tidak. Dan saya ulangi kali ketiga, bahkan sekali-kali tidak. Arak, judi tetap diharamkan ke atas umat Islam, dan kepada yang bukan Islam, itu bukan mereka ditaklifkan, diperbankan dengan tanggungjawab syariat itu. Tetapi perkiraan siasat syariahnya, nombor satu, sebagai seorang Muslim dan meyakini bahawa apa yang diharamkan oleh Allah itu adalah kebaikan bukan untuk orang Islam saja, tapi juga untuk semua umat. Benda baik yang Allah suruh bukan saja baik untuk umat Islam, tapi baik untuk semua orang. Kita akan menggunakan
pendekatan kita kepada kejinya arak, kejinya judi, kejinya maksiat dengan pendekatan mendidik dan memberi kesedaran kepada orang semua termasuk Islam dan bukan Islam tentang bahayanya semua ini dalam konteks sosial masyarakat negara. Itu bezanya sikap parti yang mana? Jangan dok kata kita sokong judi. Ni saya dah siap dah. Saya punya lawyer dah hantarlah surat. Amboi kata amanah tak berpuas hati kenapa orang bukan Islam diharamkan judi. Ini bukan soal saya tak berpuas hati. Itu soal hak dia. Tapi itu bukan bermakna saya suka. Dan saya yakin cara pendekatan melalui pendidikan ini dan kesedaran kepada kesan dan implikasi sosialnya, ini cara akan disokong bukan saja oleh orang Islam, bukan Islam pun ramai yang menyokong kesan arak judi di dalam masyarakat. Inilah rahmatan lil alamin. Apa masalahnya? Baik. Pendekatan secara pentadbiran macam disebut oleh kanda saya. Tengoklah lesen yang dah ada. Kalau nak perbaharui lesen yang dah ada pun, berapa kerat saja yang duk pergi kat premis ni. Tak payahlah perbaharui. Dan diketatkan lagi oleh undang-undang jenayah syariah yang telah pun ada undang-undang orang Islam tak boleh pergi ke dan membeli apa-apa untuk tujuan berjudi ataupun meminum arak. Maka di situ dah terikat cara kita nak jaga umat Islam. Bukan dengan cara kita kata tutup semua premis ini, kononnya nak abang kata aku lebih Islam. Tengok, hebat tak aku buat syariat. Ni apa ni? Ini bukan dia lebih Islam nak ikut syariat. Ini dia politik aja. Nak ambil hati. Saya tahu di sini ada Persatuan Ulama, di sini ada ABIM, di sini ada NGO Islam. Saya ulang balik penegasan saya ya. Sebagai seorang Muslim, kita kena bersatu hati. Tak boleh terima semua arak, judi dan perkara maksiat ini. Tak boleh. Kita kena bersatu hati. Tak kira kita parti apa pun dalam hal ni. Ya. Dan kita kena bersatu hati juga untuk bersama bagaimana nak memberi kesedaran kepada masyarakat. Bukan sahaja kepada orang Islam, tapi juga kepada yang bukan Islam. Tapi pada waktu yang sama, hak untuk bukan Islam yang mereka tidak terikat dengan taklif syar'i ini, kita tak boleh sekat. Yang kita boleh buat bagi kesedaran, ya betul. Yang kita boleh buat bagi kepada mereka pendidikan. Dan saya mencadangkan di dalam tulisan saya tentang dasar arak dan judi. Siapa baca? Kena baca lah. Saya menyatakan kalau boleh cukai-cukai arak dan judi ini diperuntukkan sebahagian besar untuk apa? Untuk program pendidikan dan kesedaran bahayanya arak dan judi. Itu komitmen kita. Jangan kata kita tidak Islamik kerana itu. Dan kalau nak berhujah bolehlah buka kitab Ahlul Zimmah. Ya, oleh Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim Al-Jauzi. Fiqh Ahlul Zimmah. Banyak tebal ni cerita dia tentang orang hak orang bukan Islam, termasuk arak dan judi. Cuma bezanya zaman dia itu ialah zaman Islam itu memerintah dalam konteks dialah perdana syariat yang tertegak itu, maka dalam pada itu pun ada ruang yang diberi kepada yang bukan Islam selagi mana itu hak untuk mereka mengamalkannya. Ni kenapa kita ni nak lebih Islam daripada ya orang lain? Bukan kerana nak tunjuk lebih Islam, tapi nak tunjuk politik dia kononnya dia ni lebih Islam. Masuklah isu tabung haji. Pasal apa? Dia dah terlanjur kata mujahid jual aset. Dia dah terlanjur kata dah mujahid ni jual aset kat China, mujahid ni jual aset, Guan Eng jual aset. Dia dah terlanjur cakap. Tapi semua itu telah dibuktikan tak berlaku. Malah laporan audit 2019 dengan jelas memberikan 5 bintang kepada kita menguruskan kewangan tabung haji.
Benda yang tak betul ni hamba cakap lah apa-apa sebab dia tidak ada kekuatan. Benda betul ni kalau aku duduk diam pun tak apa. Pasal apa? Qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu dia tak boleh berdiri. Akhirnya dia akan tumbang. Cuma kena sabar. Ayalah kena kutuk lah. Mujahid ni jual aset, lelong aset, khadam DAP. Saya khadam YB ni. Oh, Tun Mahathir pun dia kata khadam DAPO. Jangan main. Sabar. Nampaknya mana? Tapi akhirnya terbukti tak? Sudah terang lagi bersuluh. Tapi oleh kerana dah habaq, malu. Patutnya orang Islam ni bila dah tahu tak betul, insaf lah. Ini dia tak insaf. Bila dah jadi lagu tu, dia jadi lagi nak tunjuk dia hebat. Maka Menteri Agama kita baru-baru ni pun kenal kan Menteri Agama? Sahabat lama kita lah. Kami panggil derih je. Apa dia? Dia kata, oleh kerana sekarang ni kita nak ni tabung haji sekarang ni, saya arahkan kepada UJSB supaya UJSB ni syarikat bertujuan khas di bawah Kementerian Kewangan, berhenti daripada menjual aset tabung haji. Orang pah dengar puk tangan, oh, hebat menteri kami. Tapi aku baca, aku nak tergelak pada. Tahu pasal apa? Nombor satu, mana ada jual? Tak ada jual. Takat ni, masa ni yang kita dah tanya di parlimen, harta yang kita pindahkan kepada UJSB ni bawah Kementerian Kewangan. Itu satu lagi saya nak tergelak. Bawah Kementerian Kewangan. Hanya satu saja bangunan usang yang dijual. Itu pun sebab dah tak ada nilai dah. Sebahagian daripada yang kita pindahkan aset tabung haji. Itu saja nilai dia berapa juta aja pun. Itu saya dijawab oleh menteri. Yang lain ada aset-aset lain ni langsung tak jual lagi. Masih duduk di bawah Kementerian Kewangan. Itu satu. Yang kedua, saya nak tergelak juga. Hang ni Menteri Kewangan kah? UJSB itu syarikat bertujuan khas duduk di bawah Kementerian Kewangan. Bukan duduk di bawah Menteri Agama. Mana dalam sejarah Menteri Agama arah Menteri Kewangan, hang jangan jual. Inilah saya abang kata bila tak tahu apa dia buat, inilah jadi dia. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahawa aset tabung haji yang kita telah pindahkan yang bernilai hampir 20 bilion itu, yang dinilai oleh kerajaan, harga sebenarnya hanya 9.7 bilion saja, tapi dinilai oleh kerajaan pakatan waktu itu kerana nak selamatkan tabung haji, kita nilai dengan harga prime iaitu 20 bilion. Hari ini, saudara-saudara sekalian, antara hikmahnya kita pindahkan aset itu, salah satu daripadanya ialah hotel tabung haji. Hotel tabung haji ni rugi. Ni orang-orang PAS ni, orang-orang UMNO duk cakap ni, hotel ni jual, hotel tabung haji, aset bagus jual. Tuan-tuan, tak ada siapa-siapa jual hotel tabung haji. Yang ada ialah kita pindahkan kepada UJSB ini di bawah Kementerian Kewangan yang kerajaannya, yang mana hari ini hotel itu diuruskan oleh anak syarikat UJSB. Bukan kita jual kat mana-mana. Makna kerajaan punya juga. Yang apa tak reti kata kita jual kepada orang ni, pasal apa ni? Nampak tak? Jadi semakin terserlah apabila orang tu, bila dia bercakap barang yang dia tak tahu, semakin terserlah lah ya pengetahuan dia tentang sesuatu itu. Saudara-saudara sekalian, ini isu-isu yang sengaja dimainkan untuk menunjukkan mereka lah yang memperjuangkan Islam. Itu sahaja, tak lebih dan tak kurang daripada itu. Kami daripada Parti Amanah